Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Selamat petang. Rakan-rakan Pak Ya semua, apa khabar semua? Dah sampai ke rumah? Alhamdulillah. Semua sudah tentunya yang telah sampai di rumah ataupun ada juga oleh kerana ramai di antara tuan Pak Yan mulakan kerja seperti biasa di pejabat-pejabat di kantor-kantor kan. Ni mula kerja pada hari ini. Moga-moga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Yang dah sampai di rumah, yang telah solat maghrib, solat isya, alhamdulillah. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita hadiahkan ayat suci ini, Al-Fatihah ini kepada roh yang terdahulu daripada kita, khususnya kepada datuk, nenek, ibu, ayah, mak bapak dan semua adik-beradik, kaum keluarga, diri kita sendiri. Dan kita hadiahkan Ummul Kitab bin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa ma taufiqu illa billah. Sekali lagi kita sama-sama doa. Pertamanya moga-moga Allah SWT memberikan keampunan kepada kita, berikan kerahmatan kepada kita semua. Dan khususnya pada tuan-tuan Pak Ya semua yang bersama saya dalam live ini, ucapkan ribuan terima kasih kerana terus memberi sokongan, hadir bersama-sama dengan Pak Ya yang baru belajar sebenarnya dalam live TikTok ini. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita dalam suasana masih lagi dalam suasana pandemik COVID-19, kes masih juga tinggi dan walaupun ada sedikit penurunan, kita harapkan dengan sektor-sektor ekonomi ini dibuka, semuanya akan mula memperbaiki suasana ekonomi rumah masing-masing. Ada yang rumah lama tak bayar sewa dan yang kena keluar rumah, bil-bil elektrik tertunggak, bil air tertunggak, ada yang kena potong dan sebagainya. Sedih Pak Ya dengar berita-berita ni. Apapun, moga-moga masing-masing teman-teman Pak Ya dapat bertahan. Teman-teman ayah yang ada punya rezeki yang lebih dapat bantu ataupun melalui apa sahaja skim yang diumumkan oleh pihak kerajaan ataupun NGO-NGO, kita boleh gunakanlah kan. Ni antara mohon. Alhamdulillah, terima kasih yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ucapkan salam kepada Pak Ya, terima kasih banyak. Pak Ya sebenarnya baru belajar ya. Untuk teman-teman baru belajar buat live ini kan. Jadi sekali lagi tuan Pak Ya ikuti Pak Ya dalam live ini. Kita Pak Ya nak share berkaitan dengan pengurusan bisnes yang Pak Ya sendiri ceburi selama lebih daripada 30 tahun kan, sebagai company secretary. Kita usaha untuk kita sama-sama kita tambah kan, kita tambah pengetahuan, ilmu sedikit-sedikit. Kalau ada yang termampu untuk share dengan Pak Ya. Pak Ya tidak pernah berhasrat untuk mengajar ataupun cuma Pak Ya nak share, kongsi pengalaman lebih daripada 30 tahun dalam dunia perniagaan sebagai usaha syarikat, mengendalikan lebih daripada saya ingat lebih dari 2-3 ribu company lah yang telah bersama-sama dengan Pak Ya, daripada pendaftaran sebagai company secretary, membuat sedikit kerja-kerja perundingan dan sebagainya, juga bekas-bekas peserta-peserta Pak Ya yang bersama-sama mengikuti program-program Pak Ya daripada sejak tahun 90, daripada 89 hingga tahun 2000 lebih kan. Peserta lebih kurang ingat 20,000, 30,000 yang telah bersama-sama dalam program-program keusahawanan, anjuran marah, berhebat, CIDB, berbagai agensi-agensi lain ya kan.
ataupun yang bersama-sama dalam program firma Pak Yah sendiri, iaitu YSP Management and Training, sudah tentulah ini. Jadi 2-3 hari lepas Pak Yah pertamanya telah sedikit kongsi berkaitan dengan proses pendaftaran perniagaan. Kenapa pentingnya untuk kita daftar, Pak Yah sebut tentang kita perlu daftar perniagaan kita untuk kita bergerak ke hadapan. Bila nak bergerak ke hadapan, sudah tentulah kita nak ada satu pendaftaran ataupun entiti yang sah. Jadi kita nak berurusan dengan orang nak berurusan kita, urusan jual beli, untuk kita buat perjanjian, kita masuk daripada sudut perundangan dan sebagainya, perlu ada pendaftaran. Untuk kita berinteraksi, nak buka bank account dan sebagainya, kita kena mendaftar. Dan dalam pendaftaran perniagaan ini, Pak Yah juga sebut, nyatakan bahawa kita ada beberapa jenis pendaftaran yang dibenarkan atau dibolehkan menurut perundangan di Malaysia ini, yang keseluruhannya dikawal atau mesti melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia sekarang di bawah undang-undang. Adanya pendaftaran undang-undang ataupun akta pendaftaran perniagaan, akta perkongsian, juga akta syarikat, akta syarikat. Itu antaranya. Pendaftaran yang pertama sudah tentulah pendaftaran sebagai enterprise atau pendaftaran milik tunggal atau perkongsian, iaitu pendaftaran seorang-seorang. Contoh Pak Yah sebut tentang Pak Yah daftar perniagaan, nama apa? Nama Pak Yah enterprise, seorang-seorang. Untung seorang-seorang, rugi seorang-seorang, modal seorang-seorang. Boleh jadikan dia perkongsian, maka berkongsilah dengan 2 orang. Boleh hinggalah sampai 20 orang. Itu antaranya. Selepas daripada itu apa? Kalau kita nak buat perubahan bagaimana? Boleh juga. Perubahan boleh dibuat melalui secara online sekarang ni di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jadi itu antaranya. Dan pada hari yang ketiga Pak Yah live, Pak Yah telah kongsi, atau hari keempat ni, hari yang kelima Pak Yah belajar live ini, hari keempat Pak Yah kongsi kenapa perlu kita mendaftar perniagaan. Ini satu proses menjenamakan perniagaan kita. Contohnya Pak Yah Enterprise, contohnya apa yang banyaklah sekarang dari perniagaan yang ada, itu jenama, maknanya kita mesti ada nama. Mesti ada nama, jenama. Kalau tengok sekarang jenama macam-macam yang ada. Jenama yang hebat-hebat pun sentiasa masuk dalam proses yang berterusan melalui pelbagailah platform, melalui media cetak, melalui media elektronik, melalui media sosial sekarang ni berterusan daripada sudut ini untuk kita mengekalkan jenama kita. Bila jenama kita sentiasa di hati pelanggan, maka pelanggan mudah untuk kita ingat suatu barang, dia ingat jenama ni. Dia ingat makan, dia ingat jenama ini. Dia ingat nak beli komputer, dia ingat jenama ini. Nak beli telefon, dia ingat jenama ni. Dia nak beli lampu, dia ingat jenama ni. Dia nak beli handbag, dia ingat jenama ni. Ingat dia nak beli baju, dia ingat jenama ni. Jadi ini jenama ini atau branding. Sekarang kira cakap-cakap baru ni, ataupun ni branding. Maknanya branding. Ada yang ni maknanya kita mesti ada jenama. Jadi kita memperkukuhkan. Satunya kita letakkan nama kita, kemudian kita promotekan. Dengan nak promote ni mesti nak ada, menjadikan dia ada goodwill, nama baik. Ada nama baik. Ini proses ini sebenarnya satu proses yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam proses baginda Nabi menjadi usahawan, menjadi pedagang. Ada satu buku, Pak Yah lupa, buku ada dekat pejabat, Muhammad sebagai pedagang. Diceritakan bagaimana juga Siti Khadijah, isteri Nabi, baginda Nabi juga sebagai pedagang, bagaimana dia berdagang. Dan sebenarnya kalau kita lihat daripada sejarah ini, menunjukkan bahawa bagaimana Nabi mempertingkatkan nama dia sebagai orang yang boleh dipercayai, yang disebut dalam di Mekah itu sebagai Al-Amin, maknanya yang boleh dipercayai. Itu semua orang percaya kepada Nabi, hartawan, usahawan. Ni akhirnya Nabi diberikan ni untuk membawa barang dagangan Nabi ini ke seluruh daripada tanah Arab itu untuk membuat dagangan-dagangan yang besar. Dikabarkan kalau sekarang ini nilai dagangannya setiap kali daripada pergerakan unta-unta yang ada, dan unta-unta yang ada tu mungkin harganya sekali juga pergerakan dia mencapai kepada bilion kalau sekarang ni. Hasil dagang sekali perjalanan itu. Kenapa?
kerana percaya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut tentang branding. Orang cerita tentang branding jenama ni, dia refer kepada pelbagai. Kita belajar dalam perniagaan, dalam ini macam-macam kita belajar buku pengurusan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kita sebagai orang Islam, kita diajar awal-awal lagi dalam perniagaan ini oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana nama kita mesti punya nama yang baik. Dan ada nama baik atau goodwill ini, dia memang akan meningkatkan nilai, kan? Daripada kita tak ada ni, jadi dengan nama baik, nama kita akan meningkat naik. Itu yang Pak Ayah sebut tentang kita mesti ada jenama dalam perniagaan kita. Dan kalau ada proses jual beli ataupun orang nak masuk melabur dalam perniagaan kita juga, goodwill ini, nama baik atau jenama ini, dia tidak nampak. Goodwill, jenama ni dia tidak nampak, tak boleh dipegang. Dia bukan satu benda macam barang, macam katalah telefon, kan? Ada boleh nak nampak, ataupun apa nama kita punya mask yang kita pakai ni kita boleh tidak. Jenama ini dia benda yang tak nak satu benda yang tidak nampak, tetapi dia punya nilai yang tertentu, kan? Sebab tu bila kita tengok satu nama, orang nak tiru nama, nak tiru logo, nak tiru ini, orang tu boleh kena saman. Ini yang penting kepada kita. Maknanya ini intellectual IP. Sekarang ni ada akta intellectual property, dan ini memegang satu benda penjenamaan ini penting kepada kita. Itu nanti ada apa yang akan sebut bagaimana kita nak nikan dalam proses penjenamaan. Tapi itu Pak Ayah kata sebut daftar perniagaan mesti ada nama secara trade itu. Nama trade atau nama perniagaan. Hari ini Pak Ayah nak bawa kepada semua tentang sebab ada beberapa mesej yang Pak Ayah terima dalam ini. Pak Ayah, macam mana cara untuk nak daftar perniagaan ni sebenarnya, kan? Jadi paling mudah kepada kita sekarang ini, apa nama, SSM ataupun Suruhanjaya Syarikat Malaysia, nama glamour SSM, ataupun dulu namanya asal-asal dulu namanya ROB, Register of Business, Register of Company, ROC, ROB. Sekarang namanya Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ini kita daftarkan perniagaan kita boleh melalui secara online, kan? Perniagaan kita boleh daftar secara online, iaitu kita pergi laman web kita. Kalau tak tahu kerana kita boleh search dekat ni Suruhanjaya Syarikat Malaysia, www.suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kita boleh pergi dekat www.ssm.com.my, kan? Kita boleh pergi dekat situ. Kita boleh dapatkan panduan-panduan daripada laman ini untuk melihat tentang kita punya pengumuman ataupun apa kaedah untuk kita mendaftarkan perniagaan, kan? Perniagaan kita. Dan dekat sini ada laman-laman yang kita boleh nak mengetahui tentang SSM, apa dia punya kaedah dia dan sebagainya, kan? Jadi kalau kita nak lihat sendiri apa pendaftaran ni, katalah kita nak tanya tentang panduan pendaftaran perniagaan baru, ada dekat sini apa kaedah dia, apa keperluan untuk kita mendaftarkan perniagaan, kan? Apa keperluan sekarang ni nak daftarkan perniagaan boleh dibuat secara online, kan? Kita boleh daftarkan perniagaan kita ni secara online. Kita boleh pergi, yang penting maknanya kita boleh pergi dekat laman perniagaan ini. Kita lihat dekat sini secara online kita boleh buat, iaitu kita boleh pergi laman tersebut, kita boleh isi, kan? Siapa yang boleh daftar perniagaan ini? Yang berumur 18 tahun ke atas. Kita boleh buat secara online bagi warga negara Malaysia. Bagi warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun, boleh daftarkan perniagaan ini secara online. Masuk kepada laman web SSM, kan? SSM bagi maklumat peribadi, nombor kad pengenalan, kan? Nombor kad pengenalan, lepas tu email kita, kan? Kemudian alamat kita di mana, kan? Apa jenis perniagaan kita ni, jenis perniagaan apa, jenis perniagaan ni boleh dibuat, kan? Sama ada perniagaan itu kita katalah contohnya kedai makan,
kedai perkhidmatan fotografi, ataupun membuat perkhidmatan untuk membuat desain dan sebagainya, kan, ataupun menjual pakaian, kan, ataupun sebagai kontraktor dan sebagainya lah. Itu jenis perniagaan. Kita dah ni, yang penting kat sini kita perlu ambil gambar kita, kan, ambil gambar kita bersama dengan kita punya IC ataupun kad pengenalan. Itu kita selfie, kan, kita selfie di dada begini, kita pegang di sini untuk kita selfie. Kemudian kita perlu juga untuk ambil kad pengenalan kita ni depan dan belakang, kan, dan juga pengesahan kepada alamat-alamat sekiranya alamat di dalam perniagaan kita, di dalam kad pengenalan itu berbeza daripada alamat yang kita daftarkan. Pengesahan-pengesahan seperti bil elektrik, bil air dan sebagainya boleh digunakan sebagai sokongan untuk mengesahkan bahawa itu alamat yang sah kepada kita, yang kita boleh gunakan. Dan bila kita dah isi, kita boleh, contohnya bil air, bil elektrik, lesen memandu, sijil lahir, kan, untuk mengesahkan, kan, untuk mengesahkan alamat yang kita ada itu. Kemudian kita dah isi, kan, personal data kita, data peribadi kita, nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor telefon, kemudian email, kan, perlu ada alamat tempat tinggal kita di mana, kemudian alamat jenis nama perniagaan yang kita daftarkan apa, kemudian kita boleh namakan jenis-jenis perniagaan yang kita buat bisnes tu apa. Kemudian bila semua telah selesai, kita boleh upload gambar apapun dokumen-dokumen yang Pak Yas sebut tadi, kan, selfie, kad pengenalan, pengesahan alamat dan sebagainya, dan membuat pembayaran secara online kepada SSM. Itu proses yang cukup mudah sekarang ini. Kalau kita bandingkan dengan proses dulu, kita nak search nama pun cukup lama. Sekarang mudah juga daripada sudut untuk kita membuat renewal ataupun kita nak memperbaharui lesen juga sekarang boleh buat secara online, kan. Jadi banyak perkara yang boleh mudah, semuanya berada di hujung jari kita. Alamak, payah buat istilah pun. Bukan main, di hujung jari anda. Mudah, kan? Jadi itu antaranya. Kemudian jenis-jenis perniagaan ini, apa yang sesuai, kan? Apa jenis, macam Pak Ayah sebut semalam berkaitan dengan nama tadi. Katalah ambil contohlah, kan, kita dah form kata-kata kita nak meniaga kedai makan lah, kan, kedai makan, kan. Katalah kedai makan kita yang istimewa sekarang ni, katalah roti canai meletup, itu contoh roti canai meletup Pak Yah, kan, contoh roti canai meletup Pak Yah yang ada, kan. Kita maka Pak Yah pun nama tu tak ada orang pakai lagi, maka jadi roti canai meletup Pak Yah. Jadi kalau kita dah lihat daripada segi nama perniagaan itu, roti canai meletup Pak Yah, gambarannya apa? Gambaran kita maknanya secara umumnya mengetahui perniagaan yang dijalankan oleh Pak Yah adalah menjual makanan minuman. Maka jenis perniagaan setelah menjual makanan minuman. Jadi tidak sesuai kalau nama perniagaan itu roti canai meletup Pak Yah, jenis perniagaan itu jual basikal, kan, ataupun dobi atau menjahit dan sebagainya. Nama perniagaan itu yang secara khusus, jenis perniagaannya juga perniagaan yang khusus sesuai dengan nama yang ada, kan. Kecuali kalau kawan-kawan Pak Yah, yang ada dekat sini dalam live ini,
Kita nak meniaga banyak sikit, macam-macam. Kita nak ada jual makan, kita nak jual barang-barang ini sikit, kita nak buat perkhidmatan sikit, kita nak buat apa-apalah sebab kita mungkin kita mencuba nasib kita selepas PKP ini untuk kita menambahkan pendapatan ataupun memulakan satu daripada era baru ataupun gelombang baru atau tabrak baru atau langkah baru dalam mengusahakan ekonomi diri kita dan keluarga kita. Kita nak berniaga, kita tak tahu perniagaan mana satu yang mungkin akan meletup. Maka kita pun daftarkan perniagaan kita, rasa kita mula dulu dengan buat kedai makan, gerai. Mungkin nanti kita boleh jual ubat sikit. Mungkin kita boleh, nanti kalau kita ni kita boleh tambah sikit. Macam-macam lah kita yang kita inginkan. Boleh, yang itu pun boleh. Walaupun tapi Pak Ayah sebenarnya tidak berapa gemar, tidak berapa ni untuk memberikan cadangan kita membuat pelbagai, kan. Lebih baik kita tumpu fokus kepada satu perkara itu, dan sungguh-sungguh insya-Allah kat situ ada kejayaan. Walaupun ada orang kata lebih baik kita ni mana satu macam-macam, tapi kadang-kadang bila kita tidak ada tumpuan, kita sukar untuk kita membuat pengurusan, kita nak buat penilaian semula. Tapi tak apa, kalau itu pilihan daripada kalau Pak Ayah nak buat berniaga mungkin pelbagai, jenis nama perniagaan kita jangan letak nama yang khusus macam tadi. Roti canai meletup. Kita jangan buat macam tu. Ya? Jangan. Jadi macam mana? Lebih baik nama itu nama yang lebih umum. Contohnya, nama Pak Ayah Enterprise. Bila nama Pak Ayah Enterprise, mungkin kita boleh membuat beberapa jenis perniagaan. Contohnya perniagaan, kat situ boleh buat kedai makan. Dalam masa yang sama, kita letakkan perniagaan sebagai kedai menjual barang-barang runcit. Kita boleh juga membuat servis-servis yang lain, jenis perniagaan itu. Sebab dia, nama perniagaan itu, nama perniagaan yang lebih umum. Ataupun Pak Ayah Resources, ataupun apa-apa sajalah nama. Jadi asalkan dia tidak khusus kepada satu-satu produk ataupun satu-satu perkhidmatan yang ada. Bila kita lebih khusus, maka jenis perniagaan itu dia tidak boleh jadi umum keseluruhannya. Kalau katalah, Waalaikumsalam, Miza, apa khabar? Niaga dah bagus. Terima kasih. Ini rakan Pak Ayah daripada utara, kan? Niaga perniagaan yang ada sekarang ni, kan. Pace, makanan yang sedap, kan. Itu. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang hadir. Tadi Pak Ayah sebut, kan. Maka kita nak letak jenis perniagaan kita ini, nama perniagaan mesti sesuai dengan jenis perniagaan yang kita nak buat. Ada pula orang tanya, bolehkah nama perniagaan kita ini kita ubah? Nama perniagaan tak boleh ubah. Nama perniagaan tak boleh ubah. Jenis perniagaan boleh ubah. Daripada segi pemilikan boleh diubah. Alamat boleh ubah. Perkongsian daripada perseorang kepada perkongsian, tambah ahli kongsi boleh. Alamat juga bertambah. Boleh buka cawangan dan sebagainya, boleh. Jenis perniagaan juga boleh nak tambah dan pelbagai, boleh, tak ada masalah. Tapi nama perniagaan ini, nama dia tak boleh tukar, kan? Tak boleh. Tetapi kalau nanti anikan dalam bila kita sampai kepada kita daftar perniagaan secara sediamera atau berhad, nanti Pak Ayah akan sentuh berkaitan dengan nama-nama perniagaan yang sesuai dengan perkara tersebut. Jadi itu antaranya. Jadi untuk hari ini, satunya Pak Ayah sebut tadi tentang pendaftaran perniagaan, bagaimana kita nak daftar secara online, apa keperluan daripada segi dokumen-dokumen. Sekali lagi, perlu nak selfie, menggunakan IC, buka laman web kepada laman web SSN, www.ssm.com. Boleh search dekat situ, dan boleh buat secara online sekarang. Dulu tak boleh, kan? Mana sekarang dah boleh. IC salinan perlu ada. Boleh sertakan dengan alamat. Pengesahan alamat, sekiranya alamat itu berbeza daripada
alamat yang ada dekat kad pengenalan kita. Lepas tu sertakan bayar. Itu antara dokumen. Kemudian tip yang Pak Ayah sebut tadi adalah berkaitan dengan bagaimana kita nak pilih nama perniagaan kita. Nama perniagaan kita ni boleh khusus ataupun lebih umum. Kalau perniagaan kita ni kita nak buat kedai, memang kita fokus nak buat kedai dobi, maka kita letakkanlah nama dekat situ Pak Ya Laundry, Pak Ya Dobi. Itu contohnya lah kan. Itu antaranya kan yang kita ada Nafijal kan. Dah makan dah, alhamdulillah. Tadi petang-petang tadi sebelum lepas je solat maghrib dah makan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nabi Zal dah makan. Kawan-kawan semua kena makan awal kan, kena makan awal. Kalau boleh bagi tip tu, kalau boleh jaga kesihatan, khususnya kalau ni suruh makan sebelum maghrib. Contoh nak makan lewat pun tak apa kan, tak ada masalah, tetapi sebaik-baiknya begitulah. Selamat makan bagi yang sedang makan, selamat menjamu selera bersama keluarga ataupun kawan-kawan ataupun rakan-rakan. Ada yang makan tom yum, oh sedapnya. Ada kat kedai mamak kena roti canai kan. Sup kambing, wah lama tak kena sup kambing kan, semua. Jadi itu antaranya lah kan. Tadi Pak Ayah sebut macam mana kita nak ni, kita buat secara jenis perniagaan kita secara khusus pun baik kan, pun baik juga. Miza sebut kata nama company kena letak yang mudah sebut dan mudah orang ingat. Betul, yang itu pun betul kan, mudah orang ingat kan. Itu sebab tu kalau kita tengok nama-nama besar, yang ni nanti kalau yang dengar tu boleh bagi saya, boleh bagi Pak Ya bonus ke, hadiah ke, voucher. Kalau contohnya macam KFC, mudah je kan. Itu sebenarnya dulu pun orang tak kenal juga. Dulu asal-asal KFC ni adalah Kentucky Fried Chicken kan. Susah, panjang jadi KFC contoh. Ni kalau bos KFC, kawan lama Pak Ya dengar, Pak Ya, ya Datuk bolehlah bagi taja Pak Ya punya ni sedikit. Ya. 2-3 kawan Pak Ya yang pernah jadi CEO kepada KFC mungkin yang dengar, tapi diorang ni dengar tengok ke TikTok. Tak adalah kan. Salahlah dekat CEO KFC. Pak Ya hari ni promote KFC kan. KFC contohnya itu mudah. Contoh itu sebagai contoh kan. Ataupun apa-apa sajalah yang Biza sebut tadi, nama perniagaan itu yang mudah orang ingat, yang mudah orang sebut. Nama Jawa kan dah Miza tak boleh sebut. Contoh kan. Tapi orang putih orang boleh sebut pula nama Jawa ni apa? Sogeh. Nanti orang ejen nama je pun Sugih ke, Sogeh ke, apa ke, nama lain pula. Contohnya Sugih tu apa? Kaya-kaya. Jawa kata Sogeh. Itulah contohnya. Nama perniagaan betul, yang mudah orang ingat dan orang sebut. Dan nanti untuk proses yang lain juga, nama perniagaan kita kena jenamakan dia, kita kena jadikan dia satu nama yang punya goodwill, ada logo, ada ni dan sebagainya. Teringat color ini contohnya kalau macam company payah YSP kan, YSP dia punya color merah, putih, ada biru. Itu kalau apa? Color kenapa Pak Ya pilih itu kan. Masa dulu buat design tu dia kata suruh color, tak. Pak Ya pilih color merah. Pak Ya pilih color ada biru sikit, ada putih, sebab itu sebenarnya warna bendera Malaysia. Warna bendera Malaysia macam kena marah. Kalau merah tu dia garang, kuat dan berani. Dan dia menonjol. Warna merah ni bagus dalam color logo, sebab dia nampak menonjol. Sebab tu kalau macam KFC ada merah putih kan, nampaknya dia akan menonjol. Kalau color lain ni, warna-warna lain ni biasanya dia sukar untuk bila dia tenggelam sedikit kan dalam warna kan. Misal kata logo penting, betul, logo penting kan. Logo ni yang mudah, ringkas. Dia dulu kalau zaman-zaman dulu buat logo ni macam-macam lah, putar gitu. Tapi sekarang cara design sekarang ni dia akan sesuaikan dengan nama perniagaan yang kita ada. Itu antaranya lah kan. Jadi
Itu antaranya pada malam ini kan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang ikuti payah, yang boleh nak share, boleh share. Jadi kalau yang nak ikuti payah, nak tanya tip-tip kaedah untuk kita memajukan perniagaan, nak daftarkan perniagaan, macam mana kita nak kembangkan perniagaan, boleh ikuti daripada TikTok Payah tu. Di depan profile tu dia ada Linktree. Linktree tu pun Payah baru belajar tu. Sebenarnya kan apa guna dan apa semua, ada Linktree. Di depan tekan profile tu, ada bawah profile tu ada tekan Linktree, boleh ikuti, ataupun email dekat situ, boleh email Payah, ataupun boleh dalam Linktree tu ada media sosial yang ada. Media sosial Payah ada dekat situ, ada boleh hantar WhatsApp, boleh hantar Telegram, boleh email, boleh chat melalui FB, boleh chat melalui IG, boleh cek dalam TikTok itu sendiri kan. Pergi dekat TikTok Payah, depan profile tu ada Linktree. Tekan Linktree, ataupun Linktree kat depan tu boleh tekan dia Payah punya IG ada, email ada, FB ada. Ini antaranya. Wah, orang kata boleh tahan juga Payah ni tak? Itu Payah belajar daripada kawan-kawan. Kata Payah buat Linktree. Apa benda tu? Maknanya kumpulkan kita punya maklumat-maklumat, apa-apa saja kat situ. Kita yang ada link, orang boleh ikuti kita. Jadi boleh tengok, boleh tanya dekat situ, boleh ikutilah kan. Bagi tu Payah nak dapatkan ni, Payah boleh pandu sedikit, berikan sedikit tip macam mana nak daftar perniagaan, macam mana daftar syarikat, macam mana daftar lesen perniagaan, macam mana nak kembangkan perniagaan kita, macam mana nak dapatkan sedikit bantuan keuangan untuk mengembangkan perniagaan secara cepat dan sebagainya. Dalam keadaan tertekan, di manakah pembiaya perniagaan, insyaAllah mana yang Payah boleh nak bantu, insyaAllah Payah bantu untuk cari sumber kan, yang mana yang boleh ditemukan kan. Kalau Payah tak tahu, nanti Payah akan tanyalah kan. Boleh orang Penang nak minta, boleh dia tanya, tak ada masalah kan. Penang kan Pulau Mutiara. Boleh saja. Sebab ini pendaftaran perniagaan ataupun sumber-sumber perniagaan ataupun pengurusan perniagaan ataupun apa saja tip-tip berkaitan perniagaan ini, kita benda yang terbuka oleh semua kan. Dan juga banyak agensi, institusi yang boleh nak membantu kita kan, mengembangkan perniagaan kita dalam pelbagai cara. Sekarang ni Payah rasa orang nak berniaga jauh lebih mudah kalau dibandingkan dengan dulu nak berniaga sukar kan, sukar nak memulakan, nak mengembangkan, nak membuat nak mengenalkan perniagaan kita tu pun prosesnya agak sukar kan. Itu pengalaman Payah mula berniaga tahun 1989, nak cetak bisnes. Oh, iya kah? Saya dah WhatsApp Payah pasal nasi. Oh, okey. Nanti Payah order kan. Betul. Paste nasi Arab tu nasi Arab tu betul. Nanti Payah cuba kan. Sebab dia dalam 2-3 minggu ni dia bukan sibuk, dia menyibuk sikit dengan macam-macam. Bila dah boleh mula ni macam-macam lah. Nak kata tak boleh itu, nak suruh kata nak buat bersih pejabat lah, nak kata nak buat sanitize lah. Kadang tak sempat nak tengok. Nanti Miza, insyaAllah kita order paste nasi Arab daripada Amizah. Apa nama dia punya, apa nama Miza? Paste nasi Arab tu. Itu boleh ada dekat situ. Jadi terima kasih banyak yang tiba-tiba ada yang dapat rus, bagi lagi rus kan. Ada rus lah, ada roti canai lah, apa dan semuanya kan. Jadi itu antara kita ni. Jadi Payah tadi dah sebut pendaftaran perniagaan, apa dokumen yang perlu, bagaimana nak mencari nama, macam mana kita proses cari nama yang sesuai, bagaimana kaedah dia dan sebagainya, macam mana kita nak. Ada lagi tip-tip yang Payah akan kongsi kepada teman-teman Payah di hari-hari yang lain, insyaAllah kan.
Bagi yang nak bertanya, sekali lagi boleh pergi dekat link TikTok tu, dekat profil TikTok Pak Yah tu, boleh pergi Pak Yah channel kan, Pak Yah channel TikTok Pak Yah, dekat situ ada link tree, boleh klik dekat situ, boleh email, boleh WhatsApp, boleh Telegram kan, dekat situ, ataupun melalui IG dan juga Facebook boleh bertanya, mendapatkan pandangan-pandangan bagaimana nak memperkemas dan mempertingkatkan perniagaan teman-teman Pak Yah yang lain kan. Yang penting pada kita sebagai ahli perniagaan, selalu Pak Yah ingatkan, ada perniagaan yang student masih ada lagi di apa nama SSM masih buka lagi kan, tapi untuk sekali je kan, sekali je dia boleh daftar secara percuma untuk skim tu. Ada boleh semak dekat SSM kemudahan-kemudahan yang ada, dan juga SSM juga memberikan beberapa perkhidmatan yang baik sekarang ni kan, untuk membantu peniaga-peniaga. Jadi sekali lagi, pertama Pak Yah ingatkan, bagi ahli perniagaan, kita punya rujukan kita, guru kita kan, kita punya idola kita kan, mestilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Itu mesti kita punya rujukan. Sebab bila kita ikut panduan, insya-Allah akan ada kejayaan di situ kan. Kenapa kita bisnes? Kan, soalannya kenapa kita bisnes? Sebab itu ajaran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak membawa ekonomi itu berkembang, caranya secara bisnes. Siapa ajar, siapa cakap, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita. Dan apa kaedah dia untuk memperkembangkan perniagaan? Mesti buat dengan amanah dan jujur. Dan itu tip yang paling penting pada kali ini. Alamak, ini soalan pula Lily, kenapa nak daftar perniagaan kecil-kecil ni, Pak Yah nak pergi meeting, ada soalan. Tapi Pak Yah jawab di sini, kenapa perlu nak daftar perniaga kecil-kecil pun, buat di rumah je kena nak daftar. Okey. Ini juga banyak soalan yang ditanyakan kepada Pak Yah daripada orang kampung Pak Yah dekat Tanjung Karang, ataupun mana-mana kawan-kawan Pak Yah yang saudara-saudara mara juga tanya, kenapa alah berniaga kecil-kecil, jual kuih, jual itu, kenapa nak daftar? Okey. Ada yang kata takut daftar perniagaan, nak daftar perniagaan takut nanti kena income tax kan, kena lembaga hasil dan sebagainya. Kenapa kita nak daftar? Pak Yah dah sebut beberapa kali sebenarnya kenapa kita nak daftar. Pertamanya, asasnya dia mudah je. Dan mudah saja, dia punya analogi. Pak Yah sebut analogi. Analogi ni maksudnya contoh lah. Contoh, kita nak pergi mana-mana naik motor ataupun bawa kereta atau bawa kenderaan. Boleh je kalau kita tahu bawa motor kan, atau bawa kenderaan atau kereta ke, van ke dan sebagainya tanpa rotek, tanpa lesen, boleh tak? Kan? Boleh tak boleh? Jawapan dia, boleh aja. Ada yang kata nanti dia, okey, sebenarnya boleh je. Tahu kita nak drive, tahu kiri kanan, bau belok apa semua, boleh? Boleh. Bolehlah kita bawa motor ke mana yang kita nak pergi. Tetapi apa perasaan kita? Berdebor-debor kata. Takut kat depan nampaknya kita takut itu polis nak tahan kita ke, depan ada roadblock ke dan sebagainya. Jadi kita dalam keadaan tidak selesa, dalam keadaan perjalanan kita perjalanan yang akan banyak gangguan, kerana kita tahu bahawa kita bawa motor atau bawa kereta itu tak ada road tax, tak ada lesen. Contohnya. Jadi boleh tak kita bergerak? Boleh. Tapi pergerakan kita ni pergerakan yang terhad. Bergerak daripada Tanjung Karang nak pergi Shah Alam, road tax tak ada, lesen tak ada. Atau ada road tax tapi tak ada lesen, tapi kita terpaksa bergerak cara begitulah kan. Ada teman Pak Yah ni, siapa, Nafizal kan. Nafizal kan, dia nak masuk kan. Saya Pak Yah baru nak belajar secara buat live ni, ada yang request kan. Okey, yang itu maknanya perniagaan pun begitu juga. Kalau perniagaan kita nak buat di rumah kecil-kecil pun, kenapa nak daftar? Boleh je tak daftar, tak ada masalah kan.
tak ada masalah apa-apa pun. Tetapi kita nak berkembang tu susah. Dan contohnya bila kita nak membuat mengembangkan perniagaan kita, kita nak dapatkan pembiayaan. Contohnya pembiayaan yang paling mudah. Kita dapat pembiayaan walaupun dengan agensi kerajaan, dia perlukan pendaftaran perniagaan. Contohnya sekarang ni kita berniaga kat rumah buat kuih, jual kari pap contohnya, secara frozen dan sebagainya. Sekarang ni kita nampak ada tambah dan sebagainya, kita nak minta kemudahan pembiayaan ni ataupun macam-macam lah. Kalau kat Negeri Selangor dia ada macam-macam kan, di bawah skim membantu peniaga-peniaga kecil. Di rumah ni ada namanya kita punya blueprint kan, blueprint. Di Negeri Selangor ada Kerajaan Negeri Selangor di bawah Pakatan Harapan yang begitu baik kan, dia ada namanya blueprint. Blueprint ni boleh membantu peniaga-peniaga kecil yang ada di rumah, seluruhnya kakak-kakak, makcik-makcik yang ada dekat rumah boleh mohon skim blueprint. Tetapi dia mesti melalui urusan melalui pejabat daerah. Ada borang dekat sana boleh isi dia punya skim ini, memberikan, bukan dia tak bagi duit, dia bagi kita punya peralatan. Contohnya macam tadi makcik Lily, dia berniaga, dia nak buat ni, dia boleh dapat untuk blender, dia boleh dapat untuk mesin pengisar, dia boleh dapat mesin katalah untuk peti ais, yang barang-barang itu tidak lebih daripada RM5,000. Itu untuk skim pembiayaan blueprint di peringkat negeri Selangor. Kalau kita nak besar, ada skrim microkredit. Kalau kita nak ada kemudahan berpembiayaan, boleh mohon daripada skrim hijrah negeri Selangor. Itu payah tak sebut secara detail bagaimanalah. Jadi keperluan je, soalannya tadi, kenapa kita nak daftar perniagaan? Sebab kita nak berkembang maju, kita nak ke hadapan. Bila nak ke hadapan, kita contohnya kita nak dapatkan kemudahan-kemudahan keuangan, pembiayaan. Jadi bagi pembiaya nak mengesahkan betul atau tidak kita ni berniaga, kita boleh cakap, ni makcik ni kan, akak ni kan dah berniaga dah 20 tahun, berniaga dah 10 tahun. Berniaga, apa yang membuktikan kita ni berniaga? Kan? Apa yang membuktikan kita ni berniaga sekian-sekian tahun? Kan? Apa buktinya? Bukti yang kita ni berniaga sekian tahun ni apa? Kan? Apa buktinya? Jadi bukti itu mesti ditunjukkan secara nyata dalam dokumen. Dokumen apa yang boleh menyatakan bahawa kita memang berniaga sekian tahun? Hanyalah pendaftaran perniagaan. Kan? Jadi inilah pentingnya rekod utama kita, walaupun kita mula-mula berniaga kecil tetapi penting untuk kita. Itu yang pertama. Dan kenapa kita nak? Sebab kita memang daripada kecil, mana ada orang tiba-tiba besar, tidak. Jadi nak mengembang tu daripada kecil, tapi rekod tu penting. Kalau tidak, kenapa anak kita kita dilahirkan dan perlu untuk didaftarkan? Kenapa? Soalan dia kan. Sebab kerajaan tahu, pentadbir dan kerajaan-kerajaan dia didaftarkan nama Muhammad Yahya, lahir je 15 hari bulan 3 didaftarkan ke pendaftaran ke pihak pendaftaran. Kenapa? Itu untuk rekod. Kalau tidak, betul ke umurnya 40 tahun? Betul ke umur 30 tahun? Betul ke umurnya 70 tahun? Betul ke umurnya 90 tahun? Apa yang mengesahkan? Mengesahkan adalah pendaftaran sijil beranak. Sijil beranak itu mengesahkan pendaftaran itu dibuat. Demikian juga dalam perniagaan, kita untuk mengesahkan bahawa perniagaan kita ni telah bermula sekian-sekian dan wujudnya perniagaan itu hanya dengan pendaftaran perniagaan. Pak Yah sebut tadi, gunanya untuk apa? Untuk mengembangkan perniagaan, perlunya pendaftaran perniagaan. Banyak pula yang Pak Yah jawab, dan soal satu jawabnya panjang. Tapi itulah antaranya yang Pak Yah kongsi sama. Dan kalau kita nak buka akaun perniagaan, perlu adanya pendaftaran perniagaan melalui SSM.
bank tak benarkan kita buka. Nama kita lah Pak Ya, Roti Canai meletup Pak Ya tadi, nak buka akaun perniagaan tak boleh. Kan? Kalau tak berdaftar dengan SSM. Nak daftar mesti kita daftarkan dulu, ada pendaftaran, barulah kita boleh nak ni. Kan? Nafijat saya dah approvekan tetapi tak mau ni pun. Kan? Sebab barulah belajar. Pak Yan ni baru belajar orang nak request ni Nafijal. Tapi tak connect tu putus-putus je. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ke nama ni? Ni saudara ni daripada mana ni saudara? Dakar. Oh, Dakar. Niaga apa itu? Itu cakap Indon itu. Yalah, Indon jumpa dengan tu serupa saja. Okey. Ini ada saja test. Nama siapa ni? Nama awak siapa ni? Napi Jalal. Oh, Napi Jalal. Berniaga apa Napi? Best lah Pak Ya. Saya baru nak belajar ni sebenarnya. Saya pun baru belajar hari. Ini hari yang kelima saya belajar ni. TikTok. TikTok secara live ni. Tak, sebab ini forum anak muda Pak Ya. Ini tempat media anak muda. Pak Ya kena jadi orang muda. Pak Ya pun muda juga. Siapa kata Pak Ya tua kan? Pak Ya, tadi nak komen sikit pasal nak tambah sikit. Apa yang nak tambah tu? Tak, pasal kena pendaftaran niaga kecil-kecil tu, kenapa kena daftar? Sebab pengalaman saya lama bila kita jalan ni pun ada pengalaman ya. Kata muda tapi ada pengalaman juga ya. Pengalaman lama Pak ini. Okey, apa pengalaman je Nafi? Okey, bila kita buat bisnes, sebenarnya kita bisnes dah lama kecil-kecilan, tapi bila kita dah nak suatu hari kita nak buat loan bank ataupun buat pinjaman, kita yang lama-lama tu kita tak pernah rekodkan dan tak pernah daftar, kat situ problem. Kalau kita mula daripada kecil, kita dah start account bank, kita jaga, kita tunjuk duit keluar masuk. Jadi bila kita nak buat loan ataupun minta dana daripada hijrah ke apa-apa dana yang ada, jadi kita boleh tunjukkan akaun kita, duit keluar masuk. Jadi kat situ yang penting. Itu saya kongsikan sikit sebab bila kita ada record benda tu, bank ataupun package yang ada, dia lebih senang lah nak membantu untuk bagi approval ataupun kelulusan kepada perniagaan kita. Sebab trend zaman sekarang, bank dia nak tengok kita berniaga dulu. Dia takkan bagi pinjaman permulaan modal, dah tak ada dah. Jadi bila kita dah tunjuk kita ada berniaga, grow sikit-sikit, meningkat, lama-lama banyak dan lebih besar lah, kita boleh lebih besar. Itulah Pak Ya, saya punya komen. Setuju. Pandangan saya lah kalau terima. Napi berniaga apa Napi? Saya sebelum ni niaga jual ayam Pak Ya, jual ayam. Jual ayam. Ayam hidup lah, ayam hidup. Ayam segar. Alhamdulillah. Kat mana tu Nabi? Dekat Beranang. Ada lagi ya niaga ayam ni? Ada Pak Ya. Sebab sekarang dah besar, jadi kita goreng kaki lah Pak Ya. Oh sekarang dah berjalan. Maknanya sekarang kira jadi toki besar lah ni. Kita hanya tunggu tengok rekod ayam keluar masuk aje. Alhamdulillah. Boleh tengok ke ayam keluar masuk macam mana? Ayam dah mati dah, macam mana nak keluar dah masuk? Boleh, kita ada software sekarang Pak Ya. Ada software. Berapa ekor sembelih ayam, berapa ekor ayam masuk hari ni order, semua ada software sekarang. Tinggal staff saya akan uruskan penjualan dan proses ayam lah. Ayam ada? Ayam je yang ada ke? Kambing semua tak ada dah? Kambing sebab kambing tu kambing hidup. Jadi kita tak jual yang sembelih. Dia ambil yang hidup. Kita tak proseskan kambing tu lah. Melainkan kalau orang nak order kekah, korban ke apa, kita buatkan lah. Macam mana nak order tu? Napi punya ni apa? Saya punya Nafa Night Enterprise. TikTok apa TikTok? TikTok apa? TikTok business. TikTok tu apa?
Ni Nafi Jal ni. Nanti kawan-kawan nak order kambing ke, nak kekar ke, boleh pergilah TikTok tu, kat situ tak ada nombor email ke apa tak? Nak orang kawan-kawan nak order ni boleh tak? Belum lagi payah sebab apa? Ha. Macam kambing ke apa ke semua kita tak berapa stok tak berapa nak banyak. Jadi kita takut nak buat promosi besar-besaran. Ayam adalah ayam. Ayam okey ayam. Ayam sebab kita fokus Ada orang kepada nak order durian tu. Ada ke durian? durian. Durian dia musim Pak ya. Oh, durian musim. Kalau musim ada okey. Saya jemputlah kalau nak merasa durian bolehlah ke Beranang, saya punya kampung. Oh, Beranang. Beranang tu jauh ke? Dari Tanjung Karang jauh lah. Mana Pak Ya? Sekarang semua dah dekat Pak Ya. Semua di hujung jari Pak Ya. Pak Ya boleh makan durian dalam media saja. Dekat TikTok ni tak ada pula orang bagi durian. Nasi lemak ada. Roti canai ada. Durian dia tak bagi pula kan. Tapi balik pada cerita bisnes dia Pak Ya. Bagus Pak Ya. Kita apa ni mohon boleh bagi pencerahan banyak dengan Pak Ya punya pengalaman yang lama tadi sebut pasal YSP ya. YSP memang ada buat perkhidmatan pendaftaran syarikat ke? Ada. Ada boleh tu Pak Ya. Boleh. Okey Pak Ya. Siapa okey, dia pergi selamat makan malam. Alright. Assalamualaikum. Makan apa Bi? Hari makan apa? Ayam Pak Ya. Ayam juga. Dia orang kata jangan makan ayam banyak-banyak, makan sayur banyak-banyak. Kan? Betul. Okey, terima kasih banyak Joy Maya. Okey. Tu Pak Ya, ada orang nak ikan tilapia ke Pak Ya? Dia orang nak ada ikan tilapia. Tilapia pun ada. Saya sekarang ni tengah proses pembenihan dan peternakan ikan tilapia lah. Dekat mana tu? Saya buat di Beranang juga sebab kebun kolam ikan di Beranang. Kita ada ikan keli, kita ada ikan sungai lah, ikan patin, ikan apa pun ada. Bolehlah kita tengah usahakan sebab saya buat untuk memudahkan anak-anak muda menceburkan diri dalam peternakan. Dia orang boleh saya buat kolam tu, lepas tu saya buka contohnya sangkar. Saya open sangkar, siapa yang nak modal bela ikan dalam sangkar, dia hanya perlu bagi modal benih ikan dan dia jaga sendiri dekat kolam saya. Saya sediakan kolam. Ada patin tempoyak lah, bagai lah, kan? Ada ikan bakar, macam-macam ni. Banyak peminat. Ini Lili NY37 ni dia melampau ni, dia saja je ni. Pak Ya, dalam TikTok Pak Ya memang macam tu, dia banyak scammer Pak Ya. Banyak scammer Itulah. Dia macam-macam nama ada tu, tapi dia kata ada ikan bakar tu macam menarik kata. Ada ke ikan bakar? Ikan bakar pun boleh. Kalau Tanjung Karang nak datang ramai-ramai buat keadilan Tanjung Karang, kalau nak buat program ikan bakar di tempat saya boleh. Saya sediakan tempat lah. Tempat saya memang nice view lah. View memang cantik Pak Ya. Tak ada tempat lain. Kalau kat Tanjung Karang tu penat tengok sawah aja. Sekarang ni dekat Tanjung Karang, untuk mengetahuan Nafi boleh datang sana. Dekat sana kawan Pak Ya tu namanya Helmi tu, dia buat tram. Tram namanya celurut. Celurut nama dia. Celurut tu bahasa apa tu? Bahasa Jawa ke? Jawa lah. Nama dia tram tapi kita nama mestilah kena ada brand sikit, nama sikit celurut. Tram, tarik dia jalan tu, dia pakai kobotang. Nabi tahu kobotang lah. Dulu kobotang ni. Tahu. Pakai ni lah, pakai tu. Jadi dia jadikan tu pusing, boleh tengok keadaan sawah. Lepas tu kita punya ada satu kedai buat jual cenderamata. Boleh tengok dengan parang, dengan casing, macam-macam lah. Ini kawan kita. Ada berapa biji tram tu Pak Ya? Celurut tu? Ini satu. Tetapi akan tengah usaha sebab nak cari kobotang lama ni susah sikit. Dia orang repair sendiri. Menariklah, boleh pergi Tanjung Karang. Blok Q Sawah Sempadan. Boleh Pak Ya. Sabar Pak Ya, anak bising, anak nangis Pak Ya. Awak dah nak rupanya. Okey Nafi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih banyak. Okey, itu kawan-kawan Pak Ya yang ada, yang lain-lain yang nak ni boleh silakan, tetapi Pak Ya nak masuk meeting pula kan. Jadi
di dekat rumah ni bila time-time PKP ni memang lagi banyak satu hari. Kalau dulu zaman tak PKP, mesyuarat paling banyak pun 3. Kan? Itu pun susah. Biasanya 2, satu pagi, satu petang. Sekarang ni buka pagi, tengah hari, petang, malam. Malam kadang-kadang sampai pukul 11, pukul 12 baru meeting. Itulah dia zaman PKP ni kan. Orang kata ingat PKP ni lagi macam-macam mesyuarat. Sebab dia kata sekejap je. Nanti makan-makan kita bolehlah start dulu. Okeylah kita terima. Tapi sebenarnya penat. Penat apa? Pasal bertengok skrin laptop aja. Cuma Pak Yan sebenarnya nak belajar. Kalau ada kawan-kawan Pak Yan yang boleh bagi tip, boleh hantar dekat dekat email ke chat apa tu, macam mana nak live TikTok kan. Tadi pagi sampai jam 5 baru habis. Itu betul-betul tu kan. Itu berniaga dahsyat tu kalau sampai jam 5 tu. Dan macam mana nak live TikTok ni gunakan laptop. Sebab tengok guna telefon ni macam kurang ni lah. Kalau ada siapa yang boleh ajar atau boleh nak tengok YouTube kat mana, boleh bagi link Pak Yah, ajar sikit kan, belajar orang ni baru belajar macam mana kan, dengan macam mana kaedah untuk live TikTok ni menggunakan laptop. Okey, terima kasih banyak. Pak Yah nak masuk mesyuarat pukul 10 malam. Terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan Pak Yah yang hadir bersama-sama. Jadi kalau ada siapa yang ada pertanyaan, nak bertanya tentang tip-tip untuk perniagaan, boleh pergi dekat profil Pak Yah tu. Atas tu ada Linktree, boleh klik dekat situ. Situ boleh nak tanya melalui email ke, melalui chat apa ke, ada WhatsApp dan sebagainya, boleh tanya terus dekat situ apa saja berkenaan. InsyaAllah yang mana Pak Yah boleh nak bagi panduan, bagi tip, Pak Yah akan pandu insyaAllah untuk kejayaan secara bersama. Dan Pak Yah sebenarnya ada tengah juga belajar beberapa kaedah daripada soal pemasaran yang baru. Nanti kalau Pak Yah ada tahu, ada yang tambahan-tambahan, nanti Pak Yah akan masuk dalam titik perniagaan pada hari esok dan hari yang seterusnya. Jadi terima kasih banyak. Jangan lupa untuk pergi dekat link Pak Yah tu, Linktree. Boleh tanya dekat situ untuk bertanya dan apa saja juga nak bagi pandangan dan sebagainya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kan, sahabat-sahabat kita doa nanti sebelum tidur, minta ampun dan istighfar banyak, selawat, baca doa. Jangan lupa baca doa dan jangan lupa siapa yang belum solat isyak dulu kan sebelum tidur. Terima kasih banyak. Pak Yah mohon ampun dan maaf gurau-gurau dalam live ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.